Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajar SPM lanjutan, alhamdulillah pada minggu ni kita bertemu sekali lagi dalam pelajaran kita yang berkaitan dengan faraid. InsyaAllah hari ini kita akan buat jawapan. Saya akan bagi jawapan kepada latihan kita yang lepas. Kemudian kita akan buat latihan yang baru. Hari ini mungkin saya akan buat latihan yang berkaitan dengan tambahan pada yang lepas, plus kepada berkaitan dengan aul dan rod, dan mungkin sikit-sikit kita bincang pasal kita buat latihan juga pasal hijab dan sebagainya. Baik. Setakat ni saya terima dalam email saya ada seorang saja pelajar yang menghantar menghantar jawapan pada latihan. Terima kasihlah pada Puan Nuraini binti Ahmad yang menghantar pada saya. Yang lain setakat ni saya tak ada dapat lagi lah. Harapnya tuan-tuan puan, kalau sebenarnya faraid ni dia macam sama macam kita belajar matematik. Dia mesti kita mumarasah, mesti buat ulang kaji, mesti buat latihan, diulang-ulang, baru insya-Allah kita akan dapat mahir ataupun sekurang-kurangnya kita faham untuk menggunakan formula-formula yang ada dalam faraid. Baik. Itu kita bagi semua sekali 15 soalan. Okey. So insya-Allah kita akan mula menjawab pada petang ni. Baik. Pertama soalan ataupun latihan kita iaitu si mati meninggalkan bapa, ibu dan isteri. Kalau kita kembali kepada gambar rajah kita yang biasa, insya-Allah kita dah boleh faham lah. Saya akan letak bapa di atas, ibu, kemudian pasangan di sebelah kiri saya lah, pasangan suami isteri, kemudian saudara-saudara semua sebelah sini sampai kepada bapa saudara sebagainya. Di bawah adalah anak-anak. Sini usul dipanggil kaedahnya, sini furuk. Sini adalah pasangan, sini adalah saudara. Baik. Jadi bahagian bapa, okey. Sekarang kita kena tengok yang pertama sekali, bila si mati meninggal, kita kena tengok dia ada anak atau tidak. Itu poin yang pertama. Kalau si mati meninggal tidak ada anak, maka ibu dengan bapa, isteri, dia ada bahagian yang berbeza. Okey, sekarang saya buat contoh pada yang ni dulu. Lepas tu saya buat contoh macam mana kalau dia ada anak. Okey. Bagi contohnya, bapa bila tidak ada anak, bapa akan ambil, tidak ada anak lelaki, utamanya bapa akan ambil asabah. Ibu, bila tidak ada anak, ibu akan dapat 1/3. Kalau ada anak, sini katalah ada anak lelaki kata contohnya. Okey, saya tulis kat sini. Bapa akan dapat 1/6, ibu dapat 1/6, isteri kalau ada anak dapat 1/8. Bila tidak ada anak, isteri 1/4. Ni kaedah dia membezakan bila ada anak atau tidak ada
anak. Baik. Bila ada anak lelaki, kan, maka anak lelaki ni akan ambil asabah. Asabah. Okay, yang ini transfer ke sini. Itu kaedahnya lah. Anak lelaki dia akan ambil, dia sentiasa mengambil asabah. Anak lelaki ni dia tidak ada bahagian faraid. 1/2 ke 1/4 ke, anak lelaki tak ada. Dia sentiasa akan mengambil asabah. Dan asabah dia adalah besar. Kerana dia waris yang kuat. Baik. So dalam soalan yang tadi ni, soalan saya maknanya bapa, ibu, isteri. Baik. Bila ada asabah ni kita tak akan kira dulu. Kita akan kira kepada ashabul furud dulu. Kita akan kira orang yang ada bahagian dulu. Kan? So asabah ni kita tinggalkan. Okey, kita ambil asal masalah, kita kata asal masalah berapa? 3 dengan 4, 12. Ya. Yang boleh 12. Ini formula dia, kita cari sendirilah. Maknanya kalau 3 tak boleh, 4 tak boleh, 8 tak boleh. So kalau 12 boleh. 4 kali 3, 12. 3 kali 4, 12. Supaya pembawah ni boleh kali dengan bawah ni. Itu pembawah yang mesti, asal masalah dia mesti pembawah ni boleh kali. Boleh dikali dengan angka dan dapat ni. Okey. So 3 1/3, maknanya 3 ni untuk jadi 12, dia kena kali 4 lah. So kali 4. So kali 4 kali 4. Okey. So ibu maknanya adalah, ibu bermaksud ibu di sini adalah 4/12. Okey. So ibu punya bahagian di sini 4/12. Okey. Manakala isteri, sini bukan 4, sini kali 3 supaya untuk 12. So 3/12. Okey. So isteri campur 3/12. Okey. So bahagian mereka adalah 7/12. Ini perkiraan awal lah. Maknanya ibu 4/12, isteri 3/12. Oleh kerana bapa mengambil asabah lebihan, untuk kes ni senang lah. Maknanya sekadar tolak lah. Okay. 1 tolak 7/12 sama dengan 5/12. Jadi bahagian kepada bapa adalah 5/12. Ini perkiraan yang basic, yang paling antara yang paling mudah lah. Yang paling mudah. Okey. Okey. So jawapannya ini Jawapan dia ini. Puan Nuraini tersalah sikit kerana dia mengira ibu tadi 1/3 baki. Dia tidak ada, dia bukan 1/3 baki. Ini adalah ashabul furud. Bila ashabul furud, maknanya bahagian ni mesti diberi kepada mereka. Dikira terlebih dahulu. Bahagian ni dikira kepada mereka terlebih dahulu. Barulah ditolak dengan asabah. Okey. Dia perbincangan 1/3 baki semua ni, ini perbincangan dalam bab lain. Okey. 1. So itu jawapan yang pertama. Yang kedua, soalan kedua, si mati meninggalkan ibu, suami,
2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Ya, okey. Jika si mati meninggalkan ibu, suami, okey. Kalau kita tengok di sini, bahagian ibu sama juga, kena tengok ada anak ke tak ada anak. Bila ada anak, bahagian ibu adalah 1/6. Suami bila ada anak, bahagiannya 1/4. Jika tidak ada anak, suami 1/2, ibu 1/3. Ini jika tidak ada anak. Okey? Itu formula ni kalau kita hafal senang lah. Okey? Baik. Manakala anak, dia tahu bila anak laki, asabah binafsihi, anak laki asabah dengan dirinya sendiri. Anak perempuan, bila dia ada bersama anak laki, dia akan dapat asabah bil ghair. Asabah bersama dengan orang lain. Bila bersama dengan anak laki. Jadi, mereka akan ambil asabah. Kan? Dan asabah bila bercampur di antara lelaki dan perempuan, maka nisbah dia adalah 2 nisbah 1. Lelaki akan ambil 2 bahagian, perempuan akan ambil 1 bahagian. Nisbah dia. Nanti kita akan tunjukkan cara macam mana nak kira ni. Okey? Baik. Jadi dalam kes ni, berapa bahagian ibu? Ibu 1/6, suami 1/4. Okey, kita tengok asal masalah berapa. Yang boleh 6 dengan 4, 12 boleh juga. 12 boleh. Okey. So, kali dengan 2. Kali dengan 3. So, bahagian ibu adalah 2/12. Bahagian suami adalah 3/12. So, semuanya adalah 7/12. Baki 5/12. Okey. So, 5/12 ni adalah bahagian asabah. Okey. Oleh kerana di sini ada 4 orang, iaitu 2 lelaki, 2 perempuan. Okey, oleh kerana nisbah bagi lelaki 2, nisbah bagi perempuan 1, maka bila dikira 2 orang anak lelaki, 2 orang bersamaan dengan 2 orang anak lelaki sama dengan 4 anak perempuan. Okey. Jadi macam mana nak kira bagi mudah? Untuk mudah, untuk bahagikan keduanya, maka 2 anak perempuan ni kita kekalkan, 2 anak lelaki ni kita jadikan anak perempuan, iaitu 4/2. So, dalam kes ni 5/12 tadi dibahagi dengan 6. Okey, dibahagi dengan 6 bahagian. Okey. Kenapa dibahagi 6? Kerana 2 anak lelaki sama dengan 4, 2 anak perempuan sama dengan 2. Okey. Baik. Jadi bila dibahagi dengan 6 sama dengan 5/72. Okey. 5/72 untuk 1 bahagian. Maknanya untuk anak perempuan, oleh kerana dia 1 bahagian, anak perempuan 5/72, anak lelaki kali dengan 2 balik. So anak lelaki akan dapat 10/72. Okey. Sekarang kita nak tengok supaya nak kirakan supaya sama dengan sini ya. Tadi ni bahagian ibu sama dengan 2/12, suami 3/12, manakala anak lelaki sama dengan 10/72 kali 2 orang, anak perempuan 5/72 kali 2 orang. So, untuk mudah kira, supaya pembawah ni sama, kita kali pembawah ni supaya sama dengan pembawah yang di bawah, kita kali dengan 6. Kali dengan 6, so maknanya ibu ada 12/72, suami
18/72. Okey? Kalau kita campur 12/72 campur 18/72, 30/72 campur 10/72 kali 2 orang, 20/72. 30 campur 20 sama dengan 50. Okey. Sekejap. 30, 40, 50. Berapa tadi? 18, 30, 40, 50, 60. Ada baki lagi 12. Tersilap ni. Okey. Betulkan balik. Sepatutnya di sini 42. Ini bukan 30 tadi. 7/12. Astaghfirullahalazim. Patutlah tersilap. Di sini tadi dah tersilap. Okey, saya ulang balik. Di sini saya dah kira silap. Okey, tuan-tuan tengok balik ya. Ibu 1/6 kali dengan 2, maknanya ibu 2/12. Suami 1/4, maknanya 3/12. Okey, bukan 7/12. 5/12. Okey, 5/12. Bila kita dah kira tu, last kali kita kena kira balik campur, dia mesti 72/72. Bila tak cukup, mesti salah. Okey, 5/12. Patutlah saya tersilap. Okey, so di sini baki bukan 5/12, baki adalah 7/12. Bila baki 7/12 bahagi dengan 6, so sama dengan 7/72. Okey. 7/72. Okey, so 7/72 maknanya anak lelaki sama dengan 14/72. So di sini bukan 10 tapi 14. Sini bukan 7 tapi bukan 5 tapi 7. Okey. Sini baru betul. Berpeluh ke? Okey, 30 campur 28, 58 campur dengan 14 sama dengan 72 di sini. Sini 72 lah. 72. So, ini mesti campur 12 campur 18 campur dengan 14 kali 2 ni 28 campur dengan 14 sama dengan 72. So, okey, jawapannya inilah jawapan dia. Maka ibu tu 12/72, suami 18/72, anak lelaki 14/72 kali 2 orang, anak perempuan 7/72 kali 2 orang. Itulah jawapannya ya. Yang ini jawapan Puan Norani betul ya. Okey, tahniah alhamdulillah. Mantap lah tu. Kan? Okey. Soalan kita yang ketiga. Yang ketiga, si mati meninggalkan bapa, suami, dua anak perempuan. Okey. So, bila tengok bapa ni, bila
kita tengok dulu, bila tidak ada anak lelaki, tidak ada anak tapi tidak ada anak lelaki, maka bapa akan ambil asabah. Asabah. Suami ada anak tak? Ada anak, suami dapat 1/4. Jika tidak ada anak, suami 1/2. Okey. 2 anak perempuan. Jika seorang anak perempuan 1/2, seorang. Jika berdua atau lebih 2/3. Ya. Okey. Itu kaedahnya ya. Jadi jika 2 orang atau lebih anak perempuan, dia dapat 2/3. Baik. Sekarang boleh tengok asal masalah dia berapa? 4, 3, 12. 12 juga. Okey. Okey. So suami 4 kali 3. So 3/12 campur anak perempuan 3 kali dengan 4 kan. 3 kali 4 kali 2 8. Okey. So campur dia keduanya adalah 11/12. Sama dengan 11/12. Maka baki 1/12. Okey. Okey, kejap ya. Saya tengok pasal isu bapa tadi ya. Bahagian bapa. Okey, kembali. Minta maaf sekali lagi. Saya ni pun kadang-kadang petang-petang dah. Ni sikit. Okey. Saya terlupa silap lagi satu. Bapa ni bila asal dia punya ashabul furud dia punya bahagian dia adalah 1/6 1/6. Okey, untuk kes ni dia bukan terus ambil asabah 1/6 dan asabah
1/6 dan asabah. Baik. Jadi bila 1/6 dan asabah ni, maknanya kena kira lah dia punya bahagian juga. Okey, sebelum kita kira yang orang lain, okey, asal masalah 12 ni okey. So bapa sama dengan 2/12 lah. 2/12, suami 3/12, anak perempuan 8/12. So campur dua ni 8, 10, 13/12. Dia jadi kes aul. Kes aul. So keseluruhannya adalah 13/13. Okey. Dan manakala asabah di sini habis. Tak ada. Oleh kerana asabah adalah lebihan, dalam kes ni tidak ada lebihan. Bahkan tak cukup. Okey. So bapa punya bahagian adalah 2/12. 2/13. Suami 3/13. Anak perempuan 8/13 lah. Bahagi 2 orang lah. Maknanya setiap orang akan ambil 4/13 lah. Okey. 4/13 kali 2 sama dengan 8/13. Ini jawapan yang tepat untuk soalan yang ketiga ya. Okey, so ini pun Puan Noraini jawab betul. Soalan yang keempat, kadang-kadang minta maaf ya, saya pun kadang-kadang ada tersilap, confuse, lupa. Sebab tu formula ni sebenarnya memang penting kita hafal lah, ataupun sentiasa ada dalam ingatan kita atau buku kita. Okey, soalan 4. Si mati meninggalkan isteri, meninggalkan 2 anak lelaki, 1 anak perempuan, 2 saudara lelaki, seibu sebapa, 1 saudara perempuan, seibu sebapa. Okey. Okey, yang pertama, isteri ada anak. Okey, ada anak 1/8. Anak lelaki dan anak perempuan, mereka ambil asabah asabah bersama, asabah bersama. Kerana ada anak lelaki bersama dengan anak perempuan. Okey. Saudara ni kalau kita tengok dalam kita punya peta kita tu, dia duduk sebelah sini. Sebelah sini, kalau ada bapa, kalau ada anak, ada cucu, semua tak dapat bapa, anak dan cucu, maknanya dia akan menghijabkan yang sebelah sini. Saudara seibu sebapa, saudara sebapa, saudara seibu, bapa, saudara, sepupu, semua akan terhijab di sebelah sana. Okey? Jika ada bapa, anak, cucu. Ke bawah lah Baik. Cuma datuk tu dia ada khilaf. Apakah dia hijab sana ataupun tidak. Okey? Nanti kita tengoklah. So yang ini kita sebut di sini dia apa? Dia di mahjub. Dia dihalang ya. Dia terhalang. Okey? Maka mereka tak dapat harta lah. Tak dapat bahagian. Okey. So dalam kes ni bila ada satu saja yang ada bahagian, maka bahagian ni sajalah dibagi. So baki 7/8. Okey? So 7/8 ni dibahagi dengan berapa orang? Macam kita kata tadi, nisbah 2/1. So lelaki kali dengan 2, 4 campur 1 bahagi dengan 5. Kan? Okey. Formula bahagi 5 ni kita tukarkan kepada 7/8 kali 1/5. Itu kaedah dia lah. Untuk kita nak kira kaedah matematiknya. So sama dengan 7/40. Okey. So satu bahagian adalah 7/40. Dua bahagian adalah 14/40. So anak lelaki 2 orang. Anak lelaki sama dengan
14 per 40, sorry, kali 2, anak perempuan 7 per 40 kali 1. Isteri ni untuk kita dapatkan sama jumlah juga. Oleh kerana di sini kali dengan 5, so kalikan dengan 5. So 5 per 40. Okey. So campur 14 kali 2, 28. Campur 7, 35. Campur 5, 40. Okey. So kalau jawapan ini pun sama jugalah. Puan orang ni jawab betul. Betul juga ya. Saya tengok jawapannya tepat, alhamdulillah. Okey. Sekejap je masa ya. Okay, seterusnya soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Tak sempat nampak raya ni, kita kena sambung minggu akan datang lah. Okey. Soalan kelima, si mati meninggalkan suami, ibu, 2 saudara perempuan, seibu sebapa, 2 anak perempuan. Ya. Okey. 2 anak perempuan. Okey. So dalam kes ni, suami ada anak, so suami dapat 1/4, ibu ada anak 1/6. Bukan ada anak ibu tu si mati ada anak, so ibu dapat 1/6. Anak perempuan 2/3 kerana mereka ada 2 orang, dan oleh kerana mereka ada 2 orang atau lebih, dia juga menghalang saudara perempuan seibu sebapa daripada mendapat harta. Kalau di sini ada saudara lelaki, maka mereka akan dapat asabah. Okey. Kerana saudara lelaki asabah bersama dengan saudara perempuan tadi. Tapi oleh kerana tidak ada saudara lelaki, bagi kes ini saudara perempuan tadi terhijab kerana ada 2 orang anak perempuan. Kalau dalam kes ni 1 orang anak perempuan, okey, so dia akan dapat separuh, 1/2. 2 saudara perempuan ni dapat 1/6 untuk mencukupkan 2/3 bahagian mereka. Tapi kes ni oleh kerana 2 orang anak perempuan, maka mereka ambil 2/3, maka bahagian saudara perempuan seibu sebapa tidak ada. Okey. So asal masalahnya 4, 6, 3, 12 jugalah. 12, 4 kali 3, 12, 6 kali 2, 3 kali 4. So suami 3/12 campur dengan ibu 2/12, anak perempuan 4 kali 3, 3 kali 2, 6, 6/12. So campur 6, 7, 8, 9, 10, 11. So ada 11/12. Saya asyik kira silap je ni. Bukan 6, 8. Aduh weh. 8. 3 kali 4, 12. So 4 kali 2, 8. 8. So sama dengan 13/12. Ini kes aul juga. Kes aul maknanya dia jadi 13/13. Okey. Suami, bahagian suami adalah
3/13, bahagian ibu 2/13, anak perempuan sama dengan 8/13. Bahagi 2 orang sama dengan 4/13. Okey. Soalan yang kelima. Ingat nak berhenti pukul 3 tadi, Ustaz Said. Banyak lagi pula tu. Soalan yang ke-6. Tak apa, kalau gitu kita sambung minggu depan. Saya bagi latihan sikit lagi. Kan? Lepas tu kita sambung lagi minggu depan. Supaya boleh buat latihan. Okey. Si mati meninggalkan 1 anak perempuan, 2 saudara perempuan, 2 saudara perempuan seibu sebapa, kemudian isteri. Isteri. Okey. So setiap kali kita kira sama juga macam tu, kita kena tengok siapa yang ada bahagian dulu. Okey, dalam kes ini 1 anak perempuan dia dapat separuh. Okey, oleh kerana seorang. Isteri bila ada anak perempuan dapat 1/8. Okey. 2 saudara perempuan ini oleh kerana dia bersama dengan anak perempuan seorang, maka dia mendapat 1/6. Bahagian dia adalah 1/6. Kena ingat anak perempuan ni kalau berdua dah lebih dia dapat 2/3. Okey. Okey, jadi kalau dia hanya ambil separuh, ada orang lain saudara-saudara di atas, sebapa ke, seibu sebapa ke, perempuan, dia akan mencukupkan 2/3 tu. So dia akan ambil 1/6. 1/2 campur 1/6 sama dengan 2/3. Itu dia kaedah kira dia lah. Kalau campur keduanya 2/3. Baik. Sebab itu saudara perempuan seibu sebapa dia akan mengambil 1/6. So dalam kes ini 8, 6, 2, pembawah yang sesuai berapa? 24. Okey. 24. 2 kali 12, 6 kali 4, 8 kali 3. Okey. So sama dengan 1 anak perempuan sama dengan 12 kali 1. 1 kali 12, sorry. So 12. Okey. Saudara perempuan 1 kali 4, 4. Isteri 1 kali 3, 3. Okey. So 12 campur 4, 16, 17, 18, 19. 19/24. Okey. So dalam kes ni, harta ni ada lebihan lah. Kalau mengikut kaedah kita dalam mazhab kita Syafi'i, lebihan ni yang tak diambil, lebihan 5/24 diserah kepada Baitul Mal. Kalau kaedah mazhab lain yang kita belajar, rod, dia ada kaedah yang akan mengembalikan harta ni kepada ahli-ahli waris ni. Okey, tapi di Malaysia kita guna kaedah ni, kita akan serahkan kepada Baitul Mal pada harta yang lebih tersebut. Okey, sini Puan-puan ni jawab berapa? 8/16. Tak tepat. Jawapan ni tak tepat. Ini so jawapan dia yang inilah. Okey. Mereka tak ada siapa yang menghabiskan harta. Kerana kalau tengok dalam ni tidak ada anak, tidak ada waris lelaki. Kalau ada lelaki kat sini, dia akan ambil asabah. Kalau ada lelaki kat sini pun dia akan ambil asabah. Okey. Itu beza dia. Okey. Soalan yang seterusnya, yang ke-7.
Si mati meninggalkan ibu kepada bapa, kemudian isteri, kemudian dua saudara perempuan seibu sebapa. Okey. Yang pertama ibu. Okey, ibu tak ada masalah bila ada anak ke tak ada anak. Dalam kes ni ibu tak ada anak. Okey. Okey, tapi tak ada anak tapi dia ada saudara perempuan. Bila ada saudara perempuan 2 orang atau lebih, maka ibu akan dapat 1/6. Okey. Kalau itu antara bahagian ibu. Ibu kalau asal dia dapat 1/3 jika tidak ada anak atau tidak ada 2 orang saudara perempuan atau lebih. So ni kerana ada 2 saudara perempuan, ibu akan dapat 1/6. Ibu kepada bapa, oleh kerana ibu kepada bapa ni kedudukannya di atas. Bila ada ibu, maka dia akan menghijab ibu kepada bapa. Maka dia tidak dapat. Isteri, oleh kerana tidak ada anak, maka isteri akan dapat 1/4. Manakala dua saudara perempuan tadi yang seibu sebapa, mereka akan dapat bahagian 2/3. Okey. Kerana tidak ada lagi orang lain yang ada bahagian di situlah. Okey, kerana 2 orang. Kalau seorang 1/2 lah. So dalam kes ni pembawah dia berapa? 6, 4, 3, 12. So maknanya 6 kali 2, 2/12. 4 kali 3, 3/12. Campur dengan 3 kali 4 kali 2, 8. 8/12. So sama dengan 8, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11. 13/12. So sama juga kes Aul, 13/13. Okey. So dalam kes ni maknanya ibu dapat 2/13. Ibu kepada bapa isteri 3/13. Saudara perempuan 4/13 kali 2. Okey. Seterusnya yang ke-8. Yang ke-8, si mati meninggalkan ibu, bapa kepada ibu, kemudian isteri, dua saudara lelaki seibu sebapa, 2 saudara perempuan seibu sebapa. Okey. Okey. Pertama ibu seperti biasa, ada tak bila ada saudara maka ibu dapat 1/6. Bapa kepada ibu ni saja saya trik buat bapa kepada ibu. Dia kalau bapa kepada bapa dapat. Oleh kerana dia adalah datuk. Tapi bapa kepada ibu ni tak dapat. Kerana dia daripada jalur ibu. So dia tak dapat. Dia tidak ada ni zawil arham. Dia bahagian daripada wanita. Dia tidak dapat. Okey. Isteri 1/4 oleh kerana tidak ada anak. Okey. Saudara lelaki dan saudara perempuan ni oleh kerana mereka bersama, mereka mengambil mengambil lebihan. Okey, beza sikit dari tadi.
Tadi dia ambil 2/3, ni dia ambil asabah. Okey. Dan oleh kerana adanya saudara lelaki ni, saudara perempuan akan dapat kurang. Tadi dia dapat banyak, tapi bila ada saudara lelaki ni dia akan dapat kurang. So, bawah dia adalah 12. 6 kali 2, 2/12 campur kali 3, 3/12. So, 5/12 baki 7/12. Okey, 7/12 dibahagikan dengan 6 orang. 2 nisbah 2 orang pada lelaki, seorang pada perempuan. So 2 kali 2 4, campur 2 6. So bahagi dengan 6 sama dengan 7/72. Okey. Maknanya bahagian anak perempuan ni adalah 7/72, 7 kali dengan 2 orang. Bahagian anak lelaki 14/72 kali 2. Okey. So untuk ibu dan isteri kali dengan 6. So mereka dapat 12/72, isteri 18/72. Okey. So bahagian kepada pembahagian ni lah. Okey. Soalan yang ke-9. Si mati meninggalkan bapa, ibu, isteri, 1 anak perempuan, saudara lelaki seibu. Ya. Saudara lelaki seibu ya. Okey. So dalam kes ni okey, bapa kerana tidak ada anak lelaki, bapa ambil 1/6. Ada anak tapi tidak ada anak lelaki dan asabah. Ibu oleh kerana ada anak dapat 1/6. Isteri kerana ada anak 1/8. Anak perempuan dengan 1/2 kerana seorang. Okey. Saudara lelaki seibu, dalam kes ni tidak ada yang bapa menghijab dia. Bapa menghijab dia, maka dia tidak dapat dia dihijab. Okey? Tidak dapat. Oleh kerana bapa menghijab dia. Okey. Okey. Puan Nuran ni tulis terhijab dengan anak, bukan? Dia terhijab dengan bapa. Okey, bapa, anak lelaki, cucu lelaki. Okey. So dalam kes ni pembawah dia asal masalah dia berapa? 8, 6, 24 lah. 24. So 1/6, 6 kali 4. 6 kali 4, 8 kali 3, 2 kali 12. Okey, so 12. Kita campur 4, 8, 9, 10, 11. Campur dengan 12 sama dengan 23/24. Ya, betul 8, 9, 10, 11. Campur 12, 23/24. Maka ada lebihan 1/24. So, bapa akan dapat bahagian dia 4/24 campur 1/24 sama dengan 5/24. Satu ni adalah bahagian asabah. Okey. Ibu 4/24, isteri 3/24, anak 12/24. Okey. Okey, yang ke-9 hari ni saya bagi jawapan sampai 10 lah. Yang ke-10. Okey, yang ke-10
soalan kita yang ke-10. Harap-harapnya boleh kot tangkapnya. Saya makin laju sikit ni. 10. Si mati meninggalkan ibu. Satu saudara lelaki seibu. Satu saudara perempuan seibu. Ya. Betul ke ni ya? Saya pun tak ingat soalan lah. Okey, macam mana pun tak apa, kita kira dulu. Saya pun tak ingat soalannya, tapi kalau ini soalan dia, okey, oleh kerana ibu bersama dengan 2 atau lebih saudara, maka ibu dapat 1/6. Manakala saudara seibu ni, kerana mereka lebih daripada seorang, mereka dapat 1/3. Okey. So dalam kes ni, oleh kerana ada tak cukup waris, so kalau kita kata asal masalah 6, so 1/6 campur 3/6, so 4/6, baki 2/6 Baitul Mal. Okey, so itu dulu kot 10 soalan. Saya akan kemudian bagi jawapan yang baki minggu akan datang lah. Dan saya tambah lagi sikit soalan, okey, berdasarkan kepada kaedah yang kita belajar dulu. Kaedah apa nama ni? Aul dan rod sikit lah. Tapi tadi pun sebenarnya dah banyak dah kita bagi soalan berkaitan dengan aul. Memang dah ada. Okey. So tak apa, saya tambah je lah. Buat je lah. Okey, si mati meninggalkan anak, meninggalkan cucu lelaki bersama anak perempuan. Okey, satu cucu lelaki, satu anak perempuan bersama dengan 2 saudara perempuan seibu sebapa. Okey, ini soalan yang ke-16. Okey. Tak tuan-tuan tolong buat. Okey, soalan yang ke-17. Anak perempuan ada 3. Ada satu saudara lelaki sebapa. Okey. Saudara lelaki sebapa. Ini saudara perempuan seibu sebapa. Ini soalan yang ke-17. Soalan yang ke-18. Si mati meninggalkan isteri, 2 isteri, 8 anak lelaki,
2 anak perempuan, bapa, ibu, dan 2 saudara lelaki seibu sebapa, 1 saudara perempuan seibu sebapa. Ini soalan yang ke-18. Tolong catat ya. Dan tolong buat. Okay, soalan yang ke-19. Kita ubah sikit. Ini anak 2 isteri, seorang je lah isteri yang ni. 2 anak perempuan, bapa, ibu, 2 saudara lelaki seibu sebapa dan 1 saudara perempuan seibu sebapa. Ini soalan yang ke-19. Dan soalan yang terakhir untuk hari ini, soalan yang ke-20. Meninggalkan suami, meninggalkan saudara lelaki seibu sebapa, kemudian bersama dengan dia 1 saudara lelaki seibu. Saudara lelaki seibu, 2 saudara lelaki seibu sebapa. Okey, ini je. Orang lain dah tak ada. Okey. So itu sajalah latihan kita dan pembelajaran kita. InsyaAllah saya akan bagi lagi jawapan yang seterusnya pada kelas kita yang akan datang. Jawapan bagi soalan yang ke-11. InsyaAllah sampai ke soalan yang ke-20. Ya. InsyaAllah. Ila liqa. Masalamah. Jumpa lagi. Harap dapat faham, mudah-mudahan, dan dapat buat latihan. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.